Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Dokter. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Okay, hari ni saya masuk lewat sikit. 5 minit sebelum pukul 2.30 baru saya masuk. So macam mana? Daripada discussion yesterday, mungkin ada yang dah ada banyak, ramai juga yang follow up dengan masalah-masalah projek ya. Hopefully semua dah a bit clearer lah apa yang nak kena buat dalam projek nanti, how to tackle problems yang associated dengan projek ya. Okay, kita ada 7 participants ahead of time sekarang ni, we still belum 2.30 lagi. Okay. Amirah Jamal ada, Siti Mariam, Iskandar, Mazlan, Nurul Ifah, Muzammir dan juga Hidayah. Okay. Anik pun dah baru masuk. Hari ni saya cadang kita proceed dengan foundation design. At least kita cuba habiskan example number 2 berkaitan dengan foundation design. Ada yang masih di asrama ke ataupun semua sekarang ni dah balik ke kampung ni? Boleh. Semua dah balik ya? Anik dah balik ya? Masih di saya college. Oh, Mazlan masih di college. Betul. Oh, Mazlan tak balik ke? Ataupun memang menunggu giliran? Saya nak habiskan semester di UTM dulu. Okey. Semangat Mazlan ya. So, di asrama macam mana? Makan minum semua ada yang supply? Setakat ni sampai 12 hari bulan masih ada. Sampai 12. Okey, 12 Mei 12 Mei. And then after that belum tahu lagi macam mana. Belum tahu lagi sebab PKP belum tahu sama ada extend kan. Tapi rasanya tidak akan extend kan, Dokter? Tak pasti, saya pun mungkin lah, banyak orang ada few yang saya dengar mungkin dia dah tak extend lah. Tapi dia buat macam inilah social distancing tu kena ada lah. Okay. Tapi UTM rasanya sehingga habis semester will be online walaupun mungkin PKP habis. Sebab hari tu dah keluar statement UTM will be fully online sehingga habis semester, till the end of the semester. Semua kuliah berjalan secara online. Final exam, mana-mana subjek yang ada final exam akan dibuat secara online juga untuk final exam. So at least until the end of the semester ni, sampai bulan 7 ni, lectures will be conducted inilah secara online, secara talian. Walaupun mungkin pensyarah dibenarkan balik ke office maybe selepas 12 hari bulan Mei, tetapi dari segi kuliah, pelaksanaan kuliah masih lagi berjalan secara online. Harapnya semua pelajar dapat join lah masa online ni. Kalau tak dapat pun selalu saya share balik video recording kita sebagai inilah for your revision. Mungkin ada yang ataupun siapa yang attend kelas pun ada yang point-point dia miss ke, jadi boleh tengok balik video. Nazira, macam mana? How's the apa nama? Recording?
Okay, kita about 22 participants, nearly about half of the class. Half of the class. Nazmi, Zuhaidi, Aida Atika. Yap ada, Izzatul ada, Fatimah, Aisyah, Azlin Kamarudin, Muhammad Daniel, Rosham, Tan Ziteng, Anik Muzlan. So Siti Mariam pun ada, Muzammir, Nurul Ifa. Yang dah balik kampung tu, hopefully bawa balik semua nota-nota yang baru balik ni lah. Yang mungkin yang first time balik yang awal-awal dulu mungkin ada yang tak bawa balik nota. Jadi yang balik kemudian ni, hopefully bawa balik semua, all your notes, all your references, not just untuk RC, subjek-subjek lain sekali. PSM. Okay. Apa nama, anybody yang buat PSM berkaitan dengan lab work, kerja-kerja makmal? Ya, doktor. Ada? Pak Iskandar ada buat So how do you tackle? Ada. Tak ada? Ya, ada. Oh ada. Jadi macam mana buat tu dalam masa PKP ni? Mana-mana data yang tak sempat ambil dekat lab tu kena tukar objek, kena cari objektif lain. Oh, data yang tak sempat tu kena tukar, kena tukar data lah. Mana data tu generate sendirilah. Lebih kurang macam itulah. Yalah Okay. Okay. About 25 participants dah penuh dah skrin ni. Skrin saya lah dah penuh dah. 25 pelajar. Akmal pun dah ada. Amirah Jamal, Hanif Arshad ada. So yang tadi cuma tinggal Mazlan masih di college. The rest semua dah balik kampung kan? Ke masih ada yang tinggal di college lagi? Dekat college Ramai lagi doktor dekat college. Oh, Anik pun masih di college lagi? Ya, betul. Kenapa tak balik? Kat rumah internet tak kuat. So, kat Oh, college lah stay. okay. Berkorban sikit lah Terpaksa lah. Okay, Anik berkorban sikit sebab dia kata kalau balik kampung, line internet tak kuat. Jadi nak follow kelas, macam-macam kelas sekarang ni, semua buat secara online. Jadi sebab tu dia, Anik masih lagi di college memudahkan pembelajaran tapi terpaksa berkorban sikit lah. Okay, right. So today kita akan sambung balik lecture. We have about 30 participants sekarang ni. Okay. Sambung balik kuliah kita berkaitan dengan foundation. Okay, foundation which is kita dah habis contoh pertama. Yang mana contoh pertama tu basically we have a column. Ada tiang yang ditanggung oleh single foundation. We have a single column. Satu tiang yang menampung, satu foundation yang menampung satu column. Okay, ini yang kita dah lihat. Indication yang kita buat the last ataupun the previous class. Okay. Kemudian daya paksi. Daya paksi bertindak pada penampak tersebut. Dalam contoh pertama, kita hanya berkaitan dengan daya paksi sahaja. Tidak ada momen yang bertindak. Dan ramai juga yang sebenarnya dalam masa projek yang bincang ataupun yang message pada saya, how do we consider moment untuk penampak. Okay. So lazimnya kalau penampak tu is a penampak yang tidak ada cerucuk, maka assumptionnya ialah sambungan di antara penampak dengan foundation is assumed as a pin connection.
di sini. Bermakna meaning that zero moment is transferred kepada foundation. Hanya menanggung daya paksi. So boleh guna assumption yang sama. Foundation untuk two-story building is a normal pad foundation, penapak tunggal, menanggung satu foundation, menanggung satu kolom. Anggapannya ialah bahawa penapak tersebut hanya menanggung daya paksi sahaja yang datangnya daripada kolom. This value of N can be calculated. Okay. Bagaimana yang kita tengok semalam, Mazlan pun dah kira berapa dia punya daya paksi dan sebagainya. So gunakan daya paksi dan assume pin connection di sini. Therefore, zero moment pada penapak, hanya menanggung daya paksi sahaja. Cuma untuk proceed dalam projek ni, don't forget, jangan terlupa nilai tegasan galas izin yang perlu diperolehi daripada grup geotech. Grup geotech perlu memberi berapakah nilai tegasan izin yang telah dikira berdasarkan kepada borehole given by Dr. Azman dalam IDP 3. So this value of stress, bearing stress ni ataupun yang itu hanya untuk IDP 3 tak? Untuk RC project, okey, berapa ramai yang masih belum calculate? Ya, sekejap. Okey. Berapa ramai yang masih belum calculate ataupun belum ada nilai tegasan izin pada IDP 3? Kumpulan geotech yang belum lagi mengira tegasan izin dalam IDP 3. Ataupun semua grup, 5 grup dah ada safe bearing capacity. Dah ada ke belum? Belum kira lagi. Untuk IDP 3. Kan IDP 3 ada pengiraan geoteknik yang perlu kira tegasan izin. Okay. So, sama ada semua grup geoteknik dah dapat nilai ni ataupun masih belum dapat lagi? Yang buat geoteknik. Tak ada? Okay. Kalau tak ada, maknanya Apa buat geoteknik? Maknanya macam tak ada, belum dapat lagi lah kalau belum ada respon ni. Banyak kumpulan yang masih belum, tak ada kumpulan yang dah ada this value, nilai ni tak ada ya. Okay. Nilai ni tak ada ya. Sebab kalau ada, saya nak tengok 2-3 nilai dan kita boleh gunakan some of the values tu sebagai standard untuk semua masa buat projek. Okay, projek RC2. Belum ada lagi ya. Belum ada, tak apalah. Kita tunggu dululah. Ya. Kita tunggu dulu. So, balik kita pada sini. So, hari ni contoh yang kedua. Jadi contoh pertama, daya paksi bertindak. First arrangement ataupun first task ataupun proses yang pertama ialah menentukan dimension condition. And ini kita dapat daripada trial and error. Okay. Trial and error. Dan kita relatekan dimension penapak ni kepada apa yang kita istilahkan sebagai zero settlement condition. Keadaan di mana tidak berlaku ada apa-apa enapan pada penapak. We want to achieve zero settlement. Enapan kosong. Okay. Dan untuk mencapai enapan kosong tu kita dah kembangkan daripada asalnya hubungan daya dengan tegasan ni, maka dapatlah kita hubungkan luas minima yang diperlukan, okay, minimum luas minima yang diperlukan untuk penapak daripada pandangan ataupun luas plan, plan area yang minimum adalah N service load, okay, dibahagikan dengan safe bearing capacity. Okay. So relationship antara daya paksi dan tegasan izin ni lah menghasilkan apa yang kita istilahkan yang ni, keperluan ni, this requirement. Dan remember, this requirement is based on zero settlement punya case lah. Zero settlement. So untuk penapak-penapak yang settlement,
penapak-penapak yang daya paksi, this relationship dah cukup. Base kepada hubungan yang ini, maka kita dapatlah menganggarkan luas minima yang diperlukan untuk setiap penapak menanggung beban tanpa menanggung moment. Dan penapak tersebut boleh square footing, rectangle footing, triangle footing, circular footing, whatever footing. Shape yang macam mana asalkan area yang disediakan, luas yang disediakan melebihi luas minima yang kita dapat melalui hubungan yang ini. Okay. So now kita tengok pula if there is bending moment. Okay. Bila berlaku bending moment pada penapak, kita masih gunakan yang ini. We are still using this criteria untuk menganggarkan dimension yang minimum dimension. Okay. Tapi sayangnya equation ni tidak mengambil kira M, moment yang bertindak pada penapak. There is no indication dalam equation yang ini, M tu tak ada masuk langsung dalam equation. Okay. So dalam equation yang ini, nilai M tak diguna langsung. Dan disebabkan yang itu, because of that, maka whatever luas yang kita dapatkan di sini, menggunakan rumus yang ini, sama rumus dia, daya paksi saja ataupun daya paksi dengan moment, rumus dia sama. Maka setelah kita dapat luas ni, kita tambahkan lagi extra 10 to 15% luas supaya mengambil kira nilai moment yang berlaku pada penapak tetapi tak diambil kira dalam equation. For example, katalah saya ada daya N sini, I have N about 1050 kilonewton. Besar sangat dah. Nampak? Just a normal pad footing, saya gunakan smaller value. Okay. Saya ada foundation yang mana daya N dia is let's say 850 lah. 850 kilonewton. Yang N 850 ni adalah N service load. Okay. Dan moment bertindak sebesar let's say lah sebesar 65 kilonewton meter. Okay. So sekarang saya ada N daya paksi 850 kilonewton. Okay. N ini adalah N service. Bermakna N yang diberi di sini adalah base kepada 1.0 GK plus 1.0 QK. Moment pun diberi moment dan dalam bentuk service. Service moment berdasarkan 1.0 beban GK dan QK yang load factornya adalah 1.0. Yang ini sebesar 65 kilonewton meter. Okay. So everybody get your calculator ready. Okay. Saya tak dengar pula suara Syamil hari ni. Syamil ada? Syamil dengan Syami. Tak ada? Okay. Laptop dia rosak. Audio rosak. Okay, kita ada dua nilai ni. Okay. So let's say lah tegasan izin ni assuming bearing capacity dia 125 lah. 125. Okay. Kilonewton per meter square. Unit dia is always kilonewton per meter square. Kita dah ada tiga-tiga data ni dah boleh buat. We can proceed menentukan size yang sesuai foundation. So based pada equation yang ini, maka AS ataupun saya jangan sebut AS tu usually kita refer kepada reinforcement. Luas lah, A saja. Luas penapak, luas footing, luas penapak ataupun luas asas. Luas penapak ialah bersamaan dengan service load, saya ada 850, 850. Okay. Bearing capacity 125.
bahagi 125. Service load ni saya tambah 10% untuk mengambil kira self weight of foundation. Sebab kita belum ada self weight, jadi saya gunakan 850 tu sebagai tambahan 10% tu sebagai mewakili berat sendiri penapak. So dapatlah jumlah ni jumlah load ni, daya ni mengambil kira daya daripada column dan juga daya self weight foundation. Okay. So self weight foundation belum ada dimension, maka saya assume 10%. So 850 darab 1.1 bahagikan dengan 125. Maka my area required is approximately 7.5 meter square. Okay. 7.5 meter square ni saya tambah lagi. Saya tambah let's say 15%. Tambah lagi 15%. Okay. 7.5 times 1.15 maka 8.6. Jadi from 7.5 ni saya tambah lagi 15%, add another 15%, 1.15. Okay, saya tambah 15%, maka dapat 8.625. 8.625. Okay. Let's say now this is my required area, 8.625. Okay. Jadi perhatikan bahawa sini saya tambahkan tambahkan 15% di sini untuk mengambil kira yang ini. Moment yang berlaku pada foundation. Sebab bila nak dapatkan luas ni, 7.5 ni, yang ni tak mengambil kira moment, hanya daya paksi dan bearing capacity. N dengan M, daya dan juga tegasan izin galas daripada tanah. Moment tak ambil kira. Jadi oleh sebab tak ambil kira moment, maka 7.5 ni saya tambah another 15%. Tambah. Sehingga dapat 8.6. Now with 8.6 bermakna saya boleh buat foundation yang mana kalaulah saya tetapkan okay, foundation tu 8.6. Okay, notice-nya pertama sekali saya memilih ini daripada plan view, daripada pandangan plan, saya memilih foundation yang rectangle, bukan lagi square. Kalau ada moment yang bertindak pada foundation, if there is moment acting on foundation, bila kita ada moment ni bertindak pada penapak, okay, nilai moment ni bertindak pada penapak, maka automatically choose a rectangle foundation yang mana sisi panjang rectangle tersebut, the longer dimension, adalah selari dengan arah moment bertindak. So katakan ni penapak yang dipilih bentuk rectangle. Ini kolom yang tengah-tengah ni, dari sekolom kat sini. So direction moment ni macam ni. Ni M. Okay. So saya ambil sisi panjang ni dalam arah bertindak moment. So moment bertindak arah ni, maka direction ataupun sisi panjang daripada rectangle tu selari dengan direction moment. So sekarang ni saya ada total area, target dia around 8.6. Katalah saya hadkan, I take this dimension, the shorter dimension saya ambil sebanyak 2.5 meter. 2.5. Okay. 2.5 meter. Okay. Saya hadkan yang ni 2.5, bermakna 8.625 bahagi 2.5, maka saya dapat 3.45 panjang sini. Dalam arah ni 3.45, maka saya pilihlah 3.5. Saya choose 3.5. Okay, jadi saya ulang balik. I have a condition yang mana dari foundation kita nak cadangkan saiz penapak yang mana penapak ni menanggung daya paksi dan moment. Daya paksi diberi 850, beban dia adalah beban servis, bermaksud beban dia adalah 1.0 GK, 1.0 QK. Moment pun moment yang diberi adalah 65 kN meter, juga moment dalam bentuk service load
So moment dalam bentuk servis, daya paksi pun dalam bentuk servis. So these values are given 850, 65 dan of course safe bearing capacity tegasan izin diberi 125 kN per square meter. So the first stage ialah saya menggunakan balik rumus yang ini, this equation, untuk mendapatkan luas. Okay. I'm interested in foundation punya area, required area untuk foundation. And this area is obtained by service load, total service load, jumlah beban-beban servis ni. Okay. In a vertical sense, dalam arah vertikal, dibagikan dengan bearing capacity ataupun safe bearing capacity of the soil. So service load kita dah ada 850, cuma tak ada self weight lagi. Self weight footing kita tak ada dimension, we cannot calculate the actual self weight, maka di assume is about 10% of service load. So nilai self weight adalah lebih kurang anggaran, okay? Anggaran sahaja. It's just a normal assumption that we are assuming the self weight of the footing about 10% untuk normal foundation. Kalau pile cap lebih kecil lagi, less than 5% assumption dia. Self weight of a pile cap adalah kurang daripada 5% of the load yang ditanggung oleh pile cap. It's much more smaller. Pile cap ni lebih kecil. Okay. Tinggi tetapi smaller, lebih compact. Kalau normal footing dia lebih spread out, besar. Okay. Dia makan luas yang besar. Kalau dibandingkan dengan pile cap just require small area, boleh menanggung beban yang besar. Okay. So tak apa. So sekarang ni untuk normal foundation we are assuming about 10%. Darabkan service load bagi 1 to 5, maka dapatlah around 7.5. Now 7.5 ni tak mengambil kira moment, padahal pada foundation ni N dengan M bertindak. Therefore, this 7.5 because tak mengambil kira nilai moment, maka saya tambahkan lagi additional 15%. Sehingga arriving at the area of 8.6 square meter. Dan daripada 8.6, saya proposing mencadangkan something like this. 3.5 lebar panjang by 2.5 yang mana luas dia adalah 8.75. Total area sini adalah 8.75 meter square. So this is meter square pun dah jadi meter square. Okay. Ini area yang dicadangkan. With this dimension, saya punya total area is 8.75. Okay. Slightly more than what is required, 8.62. Assumption kita. Kita assume lebih kurang 8.6 lah yang diperlukan setelah ditambahkan. The only way yang kita boleh pastikan bahawa foundation yang dicadangkan ni adalah foundation yang sesuai, hanya satu cara je yang boleh kita verify that our foundation is a safe foundation, ialah dengan membuat semakan balik. Okay, kita dah pilih sini lebar panjang sini 3.5 meter. Okay, 3.5 meter. Lebar sini 2.5 meter. This is what we have selected. Apa yang kita dah pilih 2.5 meter. Kita ada kolom di tengah-tengah sini, somewhere in the middle there is a column. Okay. Ada penapak tersebut. Yang mana ada daya paksi dan juga moment bertindak. We have bending moment. Okay. Bending moment bertindak sebanyak M dan daya paksi N bertindak pada foundation. So nilai ini dah diberi. N dengan M dah diberi. Daya paksi service load is 850. Daya paksi moment service adalah 65. Sekarang ni the only way ataupun cara hanya tinggal satu cara saja. Ini apa yang kita dah select. Okay. The problem is, okay ke tak okay selection yang saya buat ni? Is it a safe solution ataupun tak? Walaupun kita ada calculation untuk backup, okay, tapi selagi kita belum semak tegasan akibat beban, selagi kita belum semak yang ni, tegasan akibat beban greater than ataupun less than
tegasan izin. Ini yang kita kena sembang. Untuk nak mengesahkan this size ataupun foundation ni sesuai, can be used, only way ataupun caranya adalah dengan pengesahan this item. Perbandingan tegasan. Tegasan akibat loading lebih ataupun kurang tegasan izin. Kalau dia kurang daripada tegasan izin, then okay. Kalau dia melebihi tegasan izin, fail. Bermakna dimension yang dipilih sini adalah dimension yang gagal. Tak boleh digunakan. Kena modify. It's a trial and error process. Okay? Trial and error process. So, kita dah dapat roughly, okay, secara kasar based on our earlier calculation. This is our earlier calculation, semua ni. Sehinggalah kita arrive at this area. Now, the only way to verify safe ataupun unsafe is by doing checking yang ni. Tegasan akibat beban melebihi ataupun kurang tegasan izin. Okay. Ini sahaja caranya boleh mengesahkan foundation ni selamat. Sekiranya left hand side less than right hand side, kurang daripada sebelah kanan, dan selamat. Sekiranya sebelah kiri, left hand side melebihi kanan, fail. Dimension has to be modified. Okay, let's check balik. So nak check tegasan ni untuk kes yang mana daya paksi dan juga moment bertindak, rumus yang kita tengok last week lah. Last week ialah tegasan bersamaan dengan daya. Okay. Daya dibagikan dengan luas. Okay. Campur tolak moment Y over I. Ini rumus yang kita akan gunakan untuk penapak-penapak yang mana ada combination N dengan M yang bertindak pada foundation. There is a combination of axial force, okay, dan juga bending moment diagram. Okay. Axial force, daya paksi sini, komponen daya paksi, yang ini komponen moment. Sebab kita punya foundation problem ada dua ni. Ada daya paksi dan juga ada moment. So tegasan yang berlaku di bawah penapak ni is based on these two requirement. Okay. Kalau kita tengok bahagian ini sebenarnya, this part ni, bahagian yang ini merujuk kepada komponen ataupun tegasan akibat N ni. Manakala komponen yang kedua ni adalah all the stresses akibat moment. Jadi kita campurkan dua-dua. Tegasan akibat daya paksi dan tegasan akibat moment. Okay. Anybody yang ada apa-apa soalan sehingga gini? Up to now? Oh, hujan. Di JB Perling dah mula hujan. Okay. Maybe di Skudai pun dah mula hujan. Yeah. Okay. So equation yang kita akan gunakan adalah rumus yang ini. Untuk case-case yang mana combination of axial force dengan moment. Okay. Tapi sebelum kita nak gunakan rumus ni, ada satu checking. Kita kena check sama ada, saya jam sekejap. Akibat combination of N dengan M ni, okay, daya paksi N dan juga moment M yang bertindak pada suatu foundation. Okay, we have a foundation. Kita ada dua possibility. Pertama, stress distribution, taburan tegasan, is something apa yang kita namakan sebagai trapezoidal punya stress distribution. Bentuk taburan tegasannya is something macam ni. Okay. This is the shape of stress tegasan di bawah foundation akibat beban N dengan M. Okay. Due to daya paksi combination of N dengan M, maka
This will be the stress block, ataupun or okay, or ataupun bentuk taburan tegasan dia, okay, or sama juga, the same problem, same foundation, the same combination of N dengan M. Kita ada diapaksi N, okay, dan juga M berlaku, bertindak, moment. Dikhawatiri kalau-kalaulah bentuk taburan tegasannya something yang macam ni. Yang mana, perhatikan, kita ada compression dan kita ada tension. Okay. Kita ada tension force ataupun tension stress. Yang ini yang kita nak elakkan. Yang mana kita ada combine compression. Sebelah sini kita berlaku compression. Okay. Compression. Sebelah belakang ni berlaku tension. Yang ni berlaku tension. Tension force. Yang ini is a condition that we should ataupun kita patutnya mengelakkan keadaan ni berlaku. Avoid yang ini berlaku. Okay. Dia sama ada this ataupun yang ini, kiri ataupun kanan berlaku, bergantung kepada nilai E comparekan dengan D bagi 6. Yang mana D ni is dimension yang ini. Panjang. D. Ini D. Ini kita istilahkan sebagai panjang foundation ni. Bukan lebar, tapi panjang in the direction of bending ni. Dalam arah lenturan, panjang dia D. Sekiranya E ni, eccentricity ni diperolehi dengan, oleh kerana kita ada N dengan M, maka E ni is taken as moment dibahagikan dengan daya paksi. Dapatlah eccentricity ataupun kesipian. Yeah. So, sekiranya kesipian less than D bagi 6, maka case ni berlaku. Kalau dia greater than, okay, kalau E melebihi D bagi 6, berlaku yang ini. Okay. So dalam design punya filosofi, kita nak mengelakkan case yang ada tension di soil. Soil cannot absorb any tension. Dia macam konkret juga. Compression, okay. Tak ada masalah. Dia boleh menanggung compression. Tanah tu sendiri. Tapi it cannot absorb any tension pada soil. Yang any tension pada apa-apa tegangan, daya tegangan apply pada tanah akan fail. So kita avoid this case. Untuk avoid this case, jangan case E melebihi D bagi 6. Okay. Avoid this case. Always have eccentricity less than D bagi 6. Okay. Kita ada about 1.5 minit lagi untuk first half. Nanti lepas pada ni kita sambung second half. Jadi just before first half ni, nilai eccentricity ialah berapa nilai di sini. Moment kita dah ada 65. Axial force kita dah ada 850. 850. Dan juga jangan lupa kita punya ni, ukur dalam ni berapa nak ambil. Katalah saya ambil ukur dalam penampak ni 650 mm. 650 mm. So dimension 3.5 by 2.5. Ukur dalam 650 mm. Okay. Depth H dia 650. Ni saya ambil 650 mm. Jadi self weight component, okay, komponen berat sendiri dia dah menjadi 3.5 darab 2.5, okay, 3.5 times 2.5 times ukur dalam 0.65. Apa lagi? Nak multiply apa lagi? Times density concrete. Density concrete 25 kilonewton
per meter cube. So dapatlah dia punya self weight. Tengah-tengah tekan kalkulator tengok, masa dah habis. Okay. So balik kita kepada screen tadi, screen sharing. Kita dah ada foundation, kita dah ada dimension dan juga thickness. Jadi tadi saya tengah calculate dia punya self weight. Kita dah ada foundation, plan view, pandangan plan, 3.5 by 2.5, lebih kurang macam ni lah. Dan juga pandangan cross section, buku dalam, thickness of foundation ni, something macam ni. Kita ada kolom sini, something here, kita ada kolom. So dimension yang dah dipilih is something like 3.5, 3.5, panjang, 2.5 lebar, dan 650 mm tebal. With this dimension, our self weight sini is roughly about 3.5, 2.5 times 0.65 times 25, lebih kurang 142. 142 kilonewton. Roughly lah. Self weight. Jadi kita tadi nak semak eccentricity kan, dibandingkan dengan jangan melebihi D bagi 6. D bagi 6. So nak dapatkan eccentricity ni is equal to M over N. Kita dah ada moment 65 times 10 power 6 katakan 10/6, 65 kilonewton meter. Service condition, moment service, daya service 850, 850 kilonewton, plus kita punya ni 142, 142 self weight, maka total dia kita dapatlah berapa ni, 65 exponent 6 bagi ini exponent 3 times 10 power 3. Bahagi 850 eksponen 3 campur 142 eksponen 3. Oh, lebat. Berapa dapat ni? 850 plus 142 times 1 eksponen 3 inverse darab 65 eksponen 6. Dapatlah lebih kurang 65.5. Betul? Dapat ni. Nilai sama tak? 65.5 mm. 65 mm. Okay. So 65 mm sekarang ni comparekan dengan D bagi 6. Yang mana D bagi 6 ni ialah nilai ni. D bagi 6. 3500, 3500 bagi 6. Dapat 3500 divided by 6. 583. 583. 583. 583 mm. Okay, unit dia sama. Okay. Unitnya sama. Dan jadi bandingkan dengan ni, of course nilai E confirm tidak melebihi D bagi 6. Confirm lah. Okay. Nilai eccentricity hanya 65. D bagi 6 is 583. Jadi confirm tak melebihi. Bila confirm tak melebihi, maka stress distribution dia, taburan tegasan ataupun taburan tekanan di bawah penapak is something macam ni. Trapezoidal. Okay. Bentuknya adalah bentuk trapezoidal
Bukan lagi bentuk yang ada tension tu. Okay? Tapi semua, everything in compression. All the stresses are in compression. Okay? Jadi nilai-nilai tegasan sini akibat dari segi loading, okay? Akibat dari segi loading, semuanya dalam bentuk compression. Dan rumus nak mengira nilai-nilai tegasan ni, okay? Macam kita dah tengok tadi bersamaan dengan tegasan akibat daripada komponen daya campur tolak tegasan akibat komponen moment. Yang mana tegasan akibat komponen daya paksi is N divided by area. Ini kita dapat stress due to axial force. Okay? Plus minus stress due to moment adalah My over I. My over I. Okay. So sekarang ni kita evaluate yang ni. Calculate berapa nilai ni. Okay. Dan bandingkan, kita akan dapat sebab di sini dia ada plus dengan minus ni. Okay. Plus dengan minus ni, bila kita plus, kita akan dapat sini. Sebelah kiri campur sebelah kanan, nilai dia kita dapat yang besar. Sebelah kiri tolak sebelah kanan, kita akan dapat nilai sebelah sini. Ini minus. So plus moment direct, sebab moment dia bertindak in this direction. Okay. Maka yang arah direction of moment ni, maka yang ini menjadi positif, arah yang sebelah sini menjadi negatif. Bentuk taburan tegasannya adalah trapezoidal. Okay. Dalam contoh yang semua ni is just rectangle, uniformly distributed load je, UDM shape. Sekarang kita ada trapezoidal. Calculate the stress ini, bandingkan tegasan ni dengan tegasan izin. Finally lah, nak confirm betul selamat ataupun tak, is to compare tegasan ni setelah kita menggunakan equation ni dengan tegasan izin. Kalaulah this tegasan akibat pembebanan kurang daripada tegasan izin, confirm saiz yang dipilih adalah saiz yang selamat. Dimension yang kita cadangkan, nampak kan sini? Dimension yang dicadangkan adalah dimension selamat. Sebaliknya, kalau tegasan akibat beban melebihi tegasan izin, maka confirm dimension yang kita cadangkan adalah dimension yang tak sesuai. Has to be increased. Kena dibesarkan lagi. Okay. Jadi, kalau ingat daripada langkah pertama dulu, kita buat, okay, kita dapatkan daya paksi, kita dapatkan dimension anggaran hanya berdasarkan daya paksi. Kemudian kita kata tambah 15% because ada moment. Okay, kita dah tambah. From there kita dapat area required. From that area kita cadangkan dimension yang ini. Okay, this dimension. Okay. Bila dah ada cadangan dimension, sekarang ni kita kena check sama ada sesuai ataupun tak hanya dengan kaedah yang ini saja yang boleh kita confirmkan. Yang ini perbandingan antara tegasan akibat beban dan tegasan akibat dan tegasan izin. Only comparison yang ini akan confirm. Kalau tegasan akibat beban less than tegasan izin, selamat. Dimension yang dicadangkan ni adalah dimension yang boleh diguna pakai. Sebaliknya kalau bila disemak tegasan izin, tegasan akibat beban lebih pada tegasan izin, then back to square one, balik kita kepada langkah pertama, cadangkan balik a new dimension. And this process kita akan buat 2-3 kali kadang. Okay. Sometimes 2 hingga 3 kali untuk mendapatkan suitable dimension. Travis Scott. Okay. Ada soalan apa-apa setakat ni? Any question? Tak ada? So, sekarang ni kita proceed dengan menyemak lah to check. Therefore, equation kita, kita nak dapatkan stress ni, tegasan. Okay. Tak apalah, tak straight pun tak apa. Okay. Nak dapatkan nilai tegasan sini.
Dia ada dua nilai, satu minimum, satu maksimum. Okay. Maksimum, minimum, arah moment dia in this direction. Okay. M. So tegasan dia bersamaan dengan daya N over area. Okay. N over area ni kita dah ada lah. Daya paksi kita dah ada 850, okay. 850 plus 124 self weight. Okay. Area pun kita dah ada, luas dia 8.75 square meter, 8.75 meter square. Okay. Yang ini kilonewton. Okay. Kemudian yang ini berkaitan dengan komponen axial force, komponen daya. Komponen moment pula, okay, kita ada komponen moment, yang mana komponen moment ni is M Y over I. I ni inertia, moment sifat tekun berdasarkan kepada B H kuasa 3 bagi 12. Okay. Y ni pula adalah jarak ataupun distance. Jadi kalau tengok sini, yang ini cross section dia, yang ini diambil sebagai jarak Y. Okay. Di center line column. Okay. So ini diambil sebagai nilai Y. Distance from center of column. Okay. Bukan daripada hujung sini tetapi daripada tengah tiang kepada sebelah kanan nilai Y maupun ke sebelah kiri. So you can choose either Y itu sebelah kanan ataupun Y sebelah kiri. Okay. Dan disebabkan center of the building, of the foundation ni, garis tengah foundation ni is always di sinilah, center line dia. Ini center line footing. Center line footing, center line footing. Okay. So kita kira daripada sini, centroid foundation. Daripada centroid foundation ni, jarak Y ni ke kanan ataupun ke kiri. In this direction maupun in this direction. Ini dikira Y, jarak Y. So jarak Y, kita ada 3.5. Paling besar berapa nilai Y? Maksimum ni. Saya nak tahu nilai di sini, tegasan dia. Jadi Y dia berapa? Yang ini 1.75. yes, half of 3.5. Okay. Kita ada 3.5. Jadi paling besar di hujung sebelah kanan ni, at this point, paling besar ni, Y dia adalah 3.5 bagi 2. 3.5 over 2, which is 1.75. Okay. Yang apa nama? Mazlan mention tadi, 3.5 bagi 2, 1.75. So Y kita dah ada 1.75. Moment kita dah ada. Moment yang kita gunakan daripada awal tadi 65 kN/meter. Cuma nak calculate nilai inertia. Okay. So inilah nilai inertia B H kuasa 3 bagi 12, di mana B-nya adalah 2.5 meter, H-nya 3.5 meter, maka dapatlah inertia dia. Okay. So inertia dia bersamaan dengan B 2.5, H dia 3.5 kuasa 3 power 3. Saya buat dalam meter, dalam bentuk meter. Darab 2.5 BH cube bagi 12. 8.9 lebih kurang. Nilai di sini, semua sekali ni, nilai inertia dia. Okay. Inertia ni lebih kurang 8.9 meter. Meter kuasa 4 lah. 8.93. 8.93 meter kuasa 4. Okay. Inertia saya dah ada. Y dah ada. Moment dah ada. So, saya boleh evaluate. Okay. Now, I can evaluate the value of stress ni, tegasan ni. Daya ataupun tegasan. Bersamaan, yang ini dulu. 850 campur 124. 850 campur 124
974. Okay. I have 974. Okay. Bahagi 8.75. Okay. Plus minus moment 65 M. Okay. M. Y dia adalah 1.75 MY over I. I dia 8.93. Okay. So ini memberi berapa Mazlan? 126. Ya, 136. 126. 126. Okay. Kilonewton per meter square. Stres yang saya dapat menggunakan rumus yang kita tengok awal tadi. Okay. Mana Oh, dalam slide yang satu lagi. Yang first half yang kita dah habis masa tu. Okay. So ini adalah nilai tegasan dia. Komponen yang datangnya daripada komponen daya paksi dan komponen moment. Bila kita campurkan left hand side campur dengan right hand side, maka dapatlah nilai yang maksimum sini. Dan nilai maksimum sini. Ya. Doktor, Ya, yang self weight tadi 142 kan? 142 bukan 124 Saya pun tak ingat. Sekejap. Oh ya betul. 142 bukan 124. So ini kena betulkan sikit. 850 campur 142. Okay, bukan 124. 142. So 850 campur 142 992. Bukan 974. Nilai dia adalah 992. So yang ini is 992. So nilai dia bukan lagi 126 lah. Berapa nilai dia? Dia masih 126. Saya kira tadi guna 142. Oh, okay. Alright. Maknanya betul lah yang kita kira ni. Yang Mazlan kira ni. Sebab Mazlan 126 ni dia dah kira based on 142. Okay. Jadi nilai sini sebenarnya dah kena tukar 992. So masih lagi dapat 126. Alright. So 126. So apa maknanya dia ni? What does it mean? When we have this 126 ni, bermakna yang tadi lah yang kita bincang tadi. Di sini. Tegasan izin comparekan dengan tegasan beban. Bermakna now we have a condition yang mana tegasan akibat loading tidak melebihi tegasan izin. Confirm based on this calculation, nilai di sini 126. Kita punya 125 Save very capacity 125 kan? Oh, maknanya dah melebihi. Fail. Dah fail. Dah fail dah. Okay. Bermakna dalam kes yang ini yang kita buat, dia melebihi fail. Tu dia fail. Fail dimension. Mana dimension yang dicadangkan gagal. Sebab 126 ni lebih kurang sama dengan 125 lah. Lebih kurang sama ataupun it shouldn't be sama ataupun melebihi. Okay. Tapi kita dapat 126 ni melebihi. Saya dah fikir dalam kepala saya tegasan ni 150. Rupanya yang ini 125 yang kita gunakan 125. Okay. So ini contoh yang mana gagal. Bermakna dimension yang kita buat ni, selection of dimension kena ubah suai. Okay. Mungkin kita besarkan yang ini 3.5 menjadi 3.75, okay. Or maintain 3.5. Yang ini kita increasekan from 2.5 to 2.75. Okay. Jadi jelas in our exercise yang ini, it is a fail condition, selection of dimension yang dipilih 3.5 dengan 2. Walaupun kita dah besarkan area yang asal tu, kita dapat is only about 7.8 something meter square.
tambah 15%, okay. Tambah lagi add another 15%, okay. Dapatlah around 8 point something, okay. 8 point something. Kemudian dicadangkan this dimension yang mana it is 8.75, 8.75, tapi masih tak selamat lagi. Okay. Masih tak selamat lagi memandangkan kita dapat verification di sini bahawa tegasan akibat loading 126, tegasan izin 125. Okay. So balik kita kepada square one, back to square one, mencadangkan dimension. Itu yang saya sebutkan tadi. We can either choose to increase 3.5 to 3.75, maintain 2.5, ataupun maintain 3.5, tak payah ubah 3.5, 2.5 ni yang ditambah menjadi 2.75. And then the whole process buat balik lagi sekali. Dan semak, the only way yang kita boleh confirm selamat ataupun tak selamat hanya satu cara saja, iaitu menggunakan rumus yang ini. Okay. Dan daripada rumus ni dapat nilai tegasan dan bandingkan dengan tegasan izin. This is the only way to verify size yang kita pilih itu is a suitable size. Okay. So maknanya kita tambah 15% tu tak cukup. Maybe kena tambah 20%. Okay. Kan daripada awal-awal kita tambah 15% kan. Okay, gagal tu. Ini tak cukup dah tu tambah 15%. Kita tambah sini 15%. Okay. Kalaulah moment saya lagi besar ni, bukan 65, katalah moment saya 165. Dengan ini. Okay. Moment ni besar lah, katakan moment besar. 165. Ini baru 65, itu pun fail. Yeah. Tambah 15% tak cukup. Kalau 165, you can imagine berapa banyak lah kena tambah tu kan. So that is why we assume the process of getting a suitable size is a trial and error process. Cuba dan ralat. First time tak akan dapat. Okay. First time kita dapat dimension, bila check macam kita buat tadi, bila check di sini, fail. Balik ke langkah pertama, modify the dimension, check balik, buat balik calculation, semak. Yang penting kena semak. Sentiasa kena semak tegasan izin dengan tegasan akibat loading ni. This process jangan lupa. Inilah proses yang boleh mengesahkan dimension sesuai ataupun tak sesuai. This is the only verification yang kita boleh rely to say that we have a good, we have a safe dimension for the foundation hanya dengan membuat semakan tegasan akibat beban tidak melebihi tegasan. So yang ini jelas lah, fail. Dan kita kena ubah soal balik. Right, any question? Ada soalan tak apa-apa berkaitan exercise yang kita buat ni? Okay. Exercise yang mana gagal. Okay. It's a good example because they fail. Okay. When it fails, then you need to reconsider a new dimension. Okay. That means katalah dimension yang baru. Katalah saya pilih sekarang ni 3.5 okay, by 3.5 ni saya maintain. Saya kata saya nak maintain lah, saya tak nak besarkan yang ni. Saya nak yang ni maintain. Yang ni saya besarkan 2.75. Dapat kembali tegasan akibat beban semua tu. Okay. Tegasan akibat loading. LOAD. Yang mana kita ada due to axial force, tegasan akibat daya paksi, okay, plus minus tegasan akibat moment, okay. Dan semak tegasan yang kita dapat ni dibandingkan dengan, comparekan dengan tegasan izin. Kalau dia less than tegasan izin, maka dimension yang ini barulah sesuai. Dimension tadi tak sesuai. So we can check, katakan self weight sekarang ni, self weight component untuk penapak ni.
Okay, the self-weight component of this footing is something like column. Jadi self-weight component dia berat sendiri ialah 2.75 darab 3.5 darab tebal dia saya guna sama 650.65 times 25 around 156.5 156 besar sikit lah sebab dimension kita tambah dimension dia. Okay. 156.5 kilonewton. Okay, kilonewton. Nilai bila kita tambah ni, nilai inertia pun berubah lah. Nilai I dia, BH³ bagi 12, I dia berubah menjadi B 2.75, H 3.5, 3.5 kuasa 3 times 2.75 bahagi 12. 9.8. I dia sekarang is around 9.8. Tadi 8 point lebih kan? 9.83. Okay. So Y dia masih maintain. Jadi based pada equation yang ini, rumus ini, maka tegasan sekarang ni okay, tegasan sini bersamaan dengan daya 850 campur 156.5 divided by area. Area dia is 9.75. Luas dia 3.5 times 2.75. 3.5 times 75. 9.625. Area dia 9.625. 625. Okay. Campur ataupun tolak plus minus komponen moment pula. 65 moment times Y, My is 1.75. My over I dia adalah 9.83. Okay, sekarang berapa kita dapat? Anybody? Sir, yang 9.83 tu macam mana dapat? BH kuasa 3 bagi 12. B dia ada 2.75. Sekejap saya cek. 2.75 B. H dia 3.5. 3.5 kuasa 3 times 2.5. 2.75. Oh, okay. Bagi 12. 9. BH³ bagi 12. 9.8. 9.83. Okay. So, itu yang dapat nilai I tu, inertia dia. Yeah. Jadi berapa nilai semua sekali? Anybody? 65 times 1.7. 116. 116. 116. Now this value tegasan ni sekarang ni base kepada cross section sini saya dapat nilai tegasan dia yang ini 116. Okay. Paling besar lah, saya cek yang paling besar cukup lah. Nak tahu selamat tak selamat, itu je. Nilai di sini 116. 116. Now we have a condition yang mana stress due to loading, okay, tegasan akibat beban is less than tegasan izin. Yang mana tegasan izin is 125. Ini jelas lah. Okay. Sekarang ni tegasan kita dapat 116. Jangan lupa unit dia is always stress force over area. So unit dia kilonewton per meter square. Okay. So ini yang kita bandingkan dengan satu. So just a fraction of 250 mm aja yang membezakan kita punya solution yang pertama tadi.
between the difference between this solution yang ini, the first solution dengan the second solution is just a mere ataupun beza dia ni je, 250 mm je beza dia. Yang ini sama. Ini dibezakan hanya by 250 mm sahaja. Okay. So ini yang bermakna kita relate balik the dimensioning of foundation, especially foundation yang mengalami combination of axial force dan juga moment acting pada foundation, maka the process untuk nak dapatkan dimension tu can only stop. Kita boleh stop hanya bila kita dah buat perbandingan yang ini. This is the only way to verify whether dimension yang kita cadangkan is a suitable ataupun a non-suitable punya dimension. Okay. Ada soalan apa-apa? Okay. So semua pengiraan yang kita buat ni, perhatikan, please take note, is at serviceability limit state. SLS 1.0, pembebanan dia 1.0 GK plus 1.0 QK. Okay. Jadi yang ini yang saya gunakan untuk menghasilkan tegasan sini. Taburan tegasan di sini berdasarkan beban servis. It's based on service load 1.0 GK plus 1.0 QK. Sebab yang digunakan di sini ini 1.0 GK. Okay. Yang ini pun 1.0 GK juga. 1.0 GK. Load factor yang kita gunakan semua 1.0. Yang ini moment pun 1.0 many moment tu tak ditambahkan. 1.0 juga. So semua ni adalah pengiraan pada beban servis. Serviceability limit state in terms of menentukan kesesuaian size of foundation. Kita menggunakan pembebanan had servis. Untuk reinforcement design lain. Reinforcement design, nak dapatkan AS ni, nak dapatkan AS ni, reinforcement ni. Yang ini kita kena review. Yang mana loading yang akan kita gunakan untuk menghasilkan taburan tegasan ni bukan lagi 1.0 GK, 1.0 GK, 1.0 many moment, tak. Semuanya apply 1.35 GK dan kalau ada QK 1.5 QK. Okay. Itu pembebanan pada peringkat kedua bila nak mengira nilai reinforcement. Once kita dah ada all this, then kita boleh proceed kepada reinforcement design. Contohlah now we have confirmed dimension. Plan again. Saya buat ni cross section ni dulu. This is my cross section and this is my plan view. Okay, plan view dia lebih kurang macam ni. Ketebalan yang ini 650. Okay, total depth kita maintain tadi 650. Lebar 2.2750. Panjang 3500. Kemudian kita ada kolom. Sama di tengah ni, there is a column. Lebih kurang lah. Sama. Okay. That is our column. Daya paksi acting sini. And service. Serviceability limit state.
850, 850 kilonewton. Moment service 65 kilonewton meter. So sekarang ni untuk peringkat this is at design stage. Stage kedua dah ni. Sebab kita dah ada dimension, kita dah check dimension, it is a safe solution. Dimension yang dipilih adalah dimension yang selamat. Maka kita kekalkan dimension, masuk kepada stage yang kedua, which is design stage. Peringkat reka bentuk nak menentukan reinforcement. So remember, peringkat kedua ni is at ultimate limit state. Okay. Jadi beban ni perlu diubah kepada N ultimate. Sebab kita akan gunakan pembebanan ultimate. Moment kena ubah kepada M ultimate. So daya paksi muktamad, oleh kerana GK dengan QK tak ada. Bukan tak ada. Tak diberitahu. Hanya satu nilai aja. 850 service load. Okay. Not given GK, not given QK. Jadi kita tak boleh nak calculate 1.35 GK plus 1.5 QK. Jadi apa yang kita gunakan adalah gunakan load factor beban muktamad bersamaan beban servis 850 times conversion factor 1.5. Ini yang kita gunakan, penggunaan conversion factor ni, faktor pengupasuaian ni. 850 darab 1.5 lebih kurang 1190 kilonewton. Okay, kilonewton. 1190. Moment pun, moment ultimate dia 65 times 1.4. Tukar semua kepada muktamad. Not just daya paksi, moment pun ditukar. 65 darab 1.4. 91 kilonewton meter. So apa ditukarkan semua ni? Sebab sekarang ni pada had muktamad, saya nak design, nak dapatkan moment reka bentuk. Okay. Moment reka bentuk dia sama di sini. Critical section sama di sini. Nak dapatkan what is the moment yang bertindak di keratan section critical ni. Untuk nak dapatkan this moment, saya kena evaluate the stress. Kena tahu stress distribution di bawah ni. Okay. Di bawah nampak macam manakah bentuk stress distribution ni. Yang ini. Jadi nak dapatkan stress distribution ni, trapezoidal stress distribution ni, maka kan tadi kita ada tegasan bersamaan tegasan akibat axial force, okay, plus minus tegasan akibat moment. Dan oleh kerana sekarang ni kita doing stage 2 ultimate limit state, maka yang ini kena ultimate, beban-beban dia kena ultimate limit state. Yang ini pun kena merujuk kepada ultimate limit state punya loading. That is why saya darabkan dengan 1.4 ni supaya 1190 ni akan digunakan di sini pada had muktamad. 91 ni diubah suai daripada service 65 times 1.4 ni. Tujuannya sebab bila nak calculate ni, nilai moment yang ada dalam sini ni, guna moment yang ini. Bukan lagi moment 65. Menggunakan moment muktamad. Kita dah less than 1 minute. Okay. Lepas ni saya sambung sikit je lagi before kita take a break and sambung tomorrow. Tapi lepas ni just maybe about 15 minutes saja. Okay. So back pada sini, sekarang ni that is why pada stage kedua, ultimate limit state, yang ni berkaitan dengan penentuan reinforcement, semakan Ricci, all those design punya parameters. Okay. Nak dapatkan reinforcement sini, AS dia, semakan Ricci, semakan all those punching shear semuanya is all at ultimate. Maka loading yang kita asal tadi yang diberi perlu convert kepada ultimate dengan menggunakan conversion factor 1.4. Okay. And not just axial force, termasuklah juga bending moment. Sekadar orang pertama sekali join Izatul ada, Daniel,
Hidayah, Zabedi, Siti Mariam. Okay. Yang ini tak lama lah. The last section ni will be 40 minutes lah. Maybe just about 10 or 15 minutes saja. Okay. Then saya akan bukakan for Q&A kalau ada soalan apa. So quickly balik, saya pergi balik pada kita punya whiteboard. Our digital whiteboard kita. Kalau masa kelas tu ada physical whiteboard. Sekarang ni kita main dengan digital whiteboard. Okay. So, kita dah sampai. Yes. We are now looking at stage number 2. Selepas kita dah dapat dimension yang sesuai, kita dah semak dan didapati tegasan akibat loading is less than safe bearing capacity. This is our cross section. Ini kita punya column. Okay. Something like this. And then plan view of our foundation. Okay. Rectangular in shape. Remember, sebab kita dealing dengan case yang mana ada bending moment. Okay. Ada bending moment. Kita punya dimensioning, kita maintain the thickness of the footing at 650 mm, 650 mm. This is our assumed thickness. Okay. Shorter dimensions ini 2750, 2750, and the longer dimension is 3500. Okay. So now sekarang ni kita nak menentukan reinforcement. Sekarang we are into stage 2. Stage reka bentuk. Okay. Stage nombor 2 yang mana kita akan buat reka bentuk. Dan bila kita nak buat reka bentuk, bermakna pembebanan yang kita gunakan semuanya tertakluk balik kepada ultimate limit state. We have our axial force, okay, beban, daya paksi, dan juga moment yang bertindak. Ini kita dah calculate tadi moment dia pada had mutamad, okay, ultimate limit state. ULS is about 91 kN. Daya paksi ni 1190 kN. Bukan lagi 850. Ultimate limit state, nilai dia adalah 1190. How kita dapat ni is by using conversion factor of 1.4. Okay. So sekarang ni ialah menentukan inilah dia punya stress distribution di bawah ni. Okay. We are interested now untuk dapatkan stress distribution. Sebab daripada stress distribution ni, daripada taburan tegasan ni, kita akan dapat kira moment yang bertindak, dan daripada moment tersebut kita dapat tentukan reinforcement. Okay. So stresses yang ini ada maksimum dan ada minimum. Balik kita kepada rumus yang awal-awal tadi. Okay. Initial punya documentation ataupun apa yang kita bincangkan. Yang ini tegasan akibat daripada daya, axial force, okay, plus minus tegasan akibat daripada moment. Basically yang inilah rumus yang digunakan. Yang ini kita boleh pecahkan kepada daya bahagi luas. Yang ini kita pecahkan pula kepada M Y over I. So evaluate balik semua ni. Bila kita dah evaluate, then kita dapatkan moment. Katakan ni kolom saya sampai sini. My column is sampai di sini. Kurang lah tengah ni. Saya nak dapatkan reinforcement dalam arah memanjang dulu. Okay. I want to obtain the reinforcement in this direction. Arah memanjang. To obtain the reinforcement dalam arah memanjang, saya perlu evaluate moment pada keratan yang kritikal, dan keratan yang kritikal arah memanjang ialah di sini. What is the bending moment yang berlaku di sini? Moment keratan. Bukan applied, bukan moment yang ini. Ini moment applied moment. Moment yang dikenakan pada foundation. Yang ini adalah moment pada section, moment pada keratan. Bila dah dapat nilai moment ni, then dapatlah nilai AS ni. AS reinforcement bersamaan dengan keperluan moment
M bahagi 0.87 FYZ. Dapatlah reinforcement dia. So we are working towards this. Kita menuju ke arah ni nak mendapatkan reinforcement. Sebelum nak dapatkan reinforcement, nak kena dapatkan taburan tegasan. Why? Because taburan tegasan ni akan memberi nilai moment. Kita boleh calculate nilai M ni from this stress distribution. Kita akan tengok nanti. Untuk nak dapatkan moment ni, kita refer kepada taburan tegasan di bawah. So kalau kita evaluate secara berasingan, N over area ni is 1190. Untuk pengiraan muktamad, ultimate, self weight is ignored, diabaikan. Masa kita buat service condition tadi, SLS, kita mengambil kira self weight. Nampak? Untuk peringkat reka bentuk ultimate, hanya pertimbangkan beban-beban kenaan sahaja tanpa mengambil kira self weight of the foundation. Okay. So yang ini kita ada 1190. Luas kita ada berapa tadi? Sorry. Line internet rumah saya yang problem sikit. Okay. Okay. The internet line di rumah saya yang sangkut. Okay. Oh, hilang habis semua tadi. Kita start balik lah. Okey lah, tak apa. Jadi sambungan daripada tadi ialah kita interested nak dapatkan yang ni, taburan tegasan. Okay. We want to find out what are the stresses-nya, nilai-nilai tegasan. Okay. So, applying formula tadi, tegasannya bersamaan daya 1190 bagi luas 9.625 9.265. Yang ini komponen axial force plus minus komponen moment. Moment kita ada 91 kN/meter. Y is 1.75, masih lagi 1.75. Tapi inertia dia dah ubah lah. Okay. Inertia dia, H dia adalah sekarang ni 2.75. B, H dia masih sama. 3.5 3.5 kuasa 3 times 2.75 bagi 12. 9.83. 9.83. Okay. Betul lah inertia ni. 3.5 kuasa 3 darab 2.75 bagi 12. Betul? 9.83. Okay, roughly. So ini yang kita dapat taburan tegasan dia. So ini bermakna our stress distribution sekarang ni 91 times 1.75 divided by 9.83 bersamaan dengan 16.2. Okay. Nilai sebelah kanan ni lebih kurang 16.2. 16.2. Sebelah kiri, okay, di sebelah kanan 16.2 plus minus 1190 bahagi 9.625. Satu, dua, 3.6. Ini lebih kurang 123.6. Jadi maximum value sini 123.6. Okay, 123.6 campurkan dengan 116.2 maka lebih kurang 140, approximately 139 point something. Saya ambil sini 140. Okay. Minimum 123.6 tolak 16.2 lebih kurang 107.5. 107.5. Ini yang minima, ini yang maksimum. Okay. Remember kita punya foundation. Foundation kita
Saya ambil cross section lah, cross section dia. Nampak sepanjang 3.5 and then kita ada column. Okay. Right. So critical section sorry, kita punya foundation yang ni panjang dia 3500, okay. 3.5 meter, 3500. Okay. Kita punya stress distribution kita dah dapat tadi. Okay. Our stress distribution is something like 140 sebelah sini dan sebelah sini 107. So inilah stress distribution dia. Sebelah sini 140. Unit dia kilonewton per meter square. Yang ini 107.5. Sama juga unit dia, kilonewton per square meter. Nah, kita bincang tadi the critical section for bending ialah di sini. Junction antara beam dengan ataupun foundation dengan column. That is the critical section untuk bending. We need to evaluate berapakah nilai moment yang berlaku di keratan sini. What is the bending moment applied di sini. Nah, untuk obtain bending moment pada keratan sini bermakna section yang ini, okay, sama di sini lah, sama di sini. Kita nak dapatkan pertama sekali berapakah nilai tegasan sini. Macam mana nak dapat sini? Anybody? Any idea how to obtain? Kita dah tahu maximum dengan minimum. Tapi saya nak tahu pada kedudukan sini. Ini center. Katalah my center line. Ini center line saya. Okay. This is the center line of the column. Samalah sekali dengan footing sekali. Okay, center line. Saya nak tahu kedudukan di sini, di tepi kolom ni. Katalah my column punya dimension is 400 square. Katalah, column is 400 by 400 square column. Okay, 400 by 400. So saya nak tahu pada kedudukan yang ini, 200 mm ke kanan. 200 mm ke kanan. Anybody? How to obtain the ni? Macam mana nak dapatkan nilai di sini? Nilai ni? Darab dengan 200, 0.2. Okey, 0.2 darab mana? 123.6. 123.6. Mana datang 123.6 kan? Sekejap, saya check balik. Oh ini. Sebenarnya bukan darab sini, tapi your jawapan apa nama Akmal tu dah hampir-hampir dah. Masuk sini. 0.2. Sebab yang ini yang relate kepada jarak y. Sebab yang ni adalah distance y. Okay. Distance y ni yang kalau kita tengok center line sini, center line of foundation. Okay. Garis tengah dia ke kanan y ataupun ke kiri y. Jarak dia. Sebab tu kita gunakan 1.75. 1.75 ni from center sini sampailah hujung sini paling besar 1.75. Sebab kita nak tengok pada hujung sekali, pada hujung sekali. So kalau saya nak pada jarak 200 daripada sini, maka saya gantikan 0.2. Kalau saya gantikan 0.2, 91 times 0.2 divided by 9.83, maka yang ini jadi 1.83. 1.83. Sorry, 1.85. Okay. So, nilai dia campurkan dengan 123.6. Maka saya dapatlah 125.5 roughly.
So dapat nilai sini 125.5. Anggaran dia lah. Tapi very close approximation lah. Ini pada kedudukan 200 mm. Akmal mention tadi times 200. Tapi 200 tu jangan darabkan di sini. Sebabnya ini komponen dari paksi sahaja. Yang ini ada komponen moment yang mana ada jarak ni. Jadi kita masukkan yang 200 tu 0.2 ke dalam sini. Dan ini memberikan kita punya nilai 16.2 jadi 1.85. Bila dicampurkan dengan 123 maka dapatlah around 125.5. So, sekarang ni kita dah ada nilai sini 125.5. Nilai sini 140. Kita nak moment di sini. Moment kalau ingat balik yang kita punya contoh pertama, okey. Bila dari yang ini sebab kita ada daya paksi, okay. Daya paksi N dengan M. N dengan M. Sebab tu dia punya bentuk ni trapezoidal. Kalau N sahaja, kan kita punya taburan tegasan bawah penapak ni is something yang uniform je kan. Dan moment yang kita nak dapat kan, ni kita punya foundation. Okay. Moment nak kita dapatkan ialah katakan ni W. Ini kita punya kolom. Nak dapatkan pada keratan sini. W darabkan dengan L. Okay. Darabkan dengan L bagi 2. Ini kalau hanya daya paksi sahaja. Yang ini daya paksi dengan moment kita ada bentuk yang shape dia macam ni. Maka apa yang kalau nak secara tepat lah, secara accurate, something yang very accurate, okay. Something yang macam ni, saya ambil separuh je di kolom. Kemudian foundation, saya ambil foundation separuh saja. Kemudian 650. Ini foundation dia. Saya looking at half the foundation. Okay. Taburan stress distribution pada keratan sini. Keratan yang critical ni di sini. Critical section dia di sini. This is our critical section untuk semakkan ni pada junction antara kolom dengan foundation. Okay. Kita punya taburan tegasan sini kita dah ada 140. Okay. Kemudian this is 140 at ultimate semua ni pada had tamat. Yang ini nilai dia 125.5. Oh, satu lagi perhatikan bahawa pada had mutamat nilai ni okay, nilainya ini melebihi tegasan izin dan dibenarkan. Okay, hanya pada had ultimate limit state sahaja yang kita benarkan tegasan di sini melebihi tegasan izin. Bermakna pada had mutamat foundation dah start settlement. Dah mula berlaku enapan pada penapak. Okay. So ni stress ya. Kita nak dapatkan moment pada keratan yang merah ni. Okay. Nilai di sini kita dah ada 125.5. Sini 140. Jadi apa yang kita buat, kalau nak secara tepat, kita pecahkan ni kepada dua section. Katakan ni section nombor 1, rectangle. Okay. Bentuk dia rectangle. Section nombor 2 ni triangle. Jadi moment pada keratan A ni, katalah saya kata keratan AA. Ya, keratan AA ni. So M AA ni yang accurate kaedah yang tepat bersamaan dengan oh ni saya lupa. Nak kena evaluate juga ni berapa nilai ni. Macam mana nak dapat? Betul lah, ini dah ada dah. Ini 125, sorry. This is 125. Okay, 125.5. Okay. So bahagian pertama ni, yang rectangle ni, nak dapat moment pada keratan AA, saya consider yang ni je.
125.5 tegasan. Okay. Times panjang ni berapa Panjang sini ke sini. Overall is 3.5. Okay, 3.5 minus 400 lebar column dapat 3.1 bagi 2 lebih kurang 1.55. Betul ke ni? 3.5 minus 0.4 divided by 2. Betul lah. 1550 mm lah ni. 1.55 meter ataupun 1550. So moment pada keratan AA ialah stresnya rectangle ni darab 1.55 squared over 2. Okay. Sekarang ni sama ada nak buat per meter lebar ataupun based on actual meter lebar foundation, boleh kita buat. Katalah saya pilih nak buat base kepada lebar sebenar. Lebar sebenar is 2750 dalam arah ni kan. 2750 ni lebar sebenar penapak. Saya buat berdasarkan kepada lebar sebenar lah. Jadi saya darabkan sini dengan 2.75. Ini semua ni is komponen base pada area nombor 1. Area nombor 1. Based on area yang ini. Berdasarkan ni je. Tak ambil kira yang dua ni lagi. Lepas ni baru kita ambil kira. Okay. So base pada area nombor 1 saja, dapatlah moment yang ini. Pada keratan AA. Campur moment pada bahagian 2 pula. Section 2. Dia triangle. Bentuk 3 segi. Beza sini dengan sini. Beza dia berapa? 140 140 minus 125.5. 14.5. Beza dia 14.5. Okay. Remember unit ni semua kilonewton per square meter. Semua unit di sini ya. So ini tadi kilonewton per square meter darabkan dengan lever arm. Okay. Darabkan dengan panjang 1.55 dapat kilonewton per meter. Okay. Darabkan dengan ni dapat kilonewton. Darabkan dengan meter dapatlah kilonewton meter. Jadi yang ini kita akan dapat dalam bentuk dia kilonewton meter. Kalau saya ambil sini 1 meter, 1.0, saya akan dapat kilonewton meter per meter lebar. Macam kita buat slab dulu. Ya? Okey, tak apa. Ini bahagian kedua pula. Bahagian kedua, area ni, luas dia, ialah 125. Panjang sikit solution dia. 1.25. Bukan 1 point. 125. 125.5. Okay. Darab 14.5. 14.5 lebar dia. Bagi 2, half base times height. Dapatlah dia punya ni. Darab lever arm dia. Lever arm dia 2/3 daripada panjang ni. 2/3 daripada 1.55. 1.55. So yang ini adalah pengiraan untuk komponen yang kedua, which is the triangle component. Jadi ada dua komponen ni. Satu komponen yang rectangle nombor 1 ni. Ini komponen nombor 1. Yang kedua ni ialah komponen yang berdasarkan kepada triangle, tiga segi ataupun segitiga yang di bawah ni. Jadi moment akibat UDL di bahagian triangle dan di bahagian rectangle dan beban yang triangle pada bahagian nombor 2. Ya.
Triangle ni ialah luas 125.5. Okay. Darabkan dengan laser ni 14.5 bagi 2 dapat luas. Okay. Betul ni ke saya buat ni? Times lever arm ni. Okay. Sama dengan ni. 125.5 darab 1.55 darab lever arm 1.55 bagi 2. Sama lah. Betul. Okay. Anybody ada jawapan dia? Nilai sini? Berapa? Okay, kita kira yang pertama dulu. 1.55 squared times 125.5 divided by 2 times 2.75 414.6 lebih kurang 415 lah. Okay. Campurkan dengan bahagian kedua ni pula. 125.5 times 14.5 divided by 2 darab 2 bagi 3 darab 1.55. Betul. Oh, saya campurkan. 125.5 times 14.5 divided by 2 times 2 bagi 3 times 1.5. Itulah. Pelik pula, besar sangat. 940. Baik, saya check balik. Moment Dalam pada buku dia guna besar tu, sir. Dalam buku dia guna 1550 tu. dalam buku kan, tapi dia punya daya semua lain kan? Ya, semua lain. Tapi dalam buku dia memang guna yang 1550. Oh, yang ini memang besar kan nilai dia? Tidak, maksud saya yang 14.5 tu. Aha. Dalam buku dia guna Yang 14.5 ni? Dia guna yang 1550. 1550 mana Oh, ya. Oh, dia guna ni. Doktor, yang itu 125.5 itu ialah 1.55 kan? Oh, okey sekejap. Betul-betul masalah dengan yang ini nilai ni kan? Okey. Nilai ni 1.55. 1.55. Okey. Tapi yalah 1.55. 1.55. Yalah. Betul. 1.55. Betul. Times yang ini 14.5 bagi 2. Okay. And then times lever arm 2/3 sebab dia triangle kan. So yang ini bukanlah 940 Berapa dapat ni? Uh, 1.55 okay. 1.55 square times 14.5 bagi 3. 11.6 je. Okay. Around 11.6 betul? 11.6 kan? Jadi jumlah dia 427. 400. 27. Okay. 427 kilonewton meter. Total lah. Kita dah dapat total. Sebab saya menggunakan actual width, lebar sebenar. Kalau guna per meter, 1000 sini, maka dapat kilonewton meter per meter lebar. Jadi moment ni, yang secara accurate-nya, this bending moment pada keratan ni is 427 kilonewton meter. Berdasarkan kepada stress distribution di bawah ni. Nak dapat stress distribution,
kita dah calculate berdasarkan kepada nilai sini. Okay, rumus yang kita gunakan samalah rumus yang ini. Okay. Dan beban ni is all ultimate. Okay. Semuanya ultimate ni. Ini ultimate, ini ultimate. Okay. So itu yang kena ingatkan selalu. Ada dua peringkat. Ada masa kita gunakan service loading, ada masa kita gunakan ultimate loading. So all calculation based on ataupun nak buat dapatkan reinforcement dan sifat receh, yang tu definitely ultimate. Dari segi sizing, yes, itu kita gunakan service punya loading. Ya. Okey, ada soalan? 427. Kalau nak shortcut boleh? Ya. Tiba-tiba lah dalam test, alamak tinggal 10 minit, tinggal 20 minit ni. Kan? Nak calculate ni, cara ni panjang ni. Kalau saya lah, saya tulis, sir, saya buat solution konservatif sikit. Saya memilih assuming the block is a rectangular block yang macam ni. Berdasarkan beban 140. Salah tak? Salah kan? Jadi, saya dapat moment bersamaan 140. Assume dia rectangle aja. Rectangle saja. Tapi base pada the worst case. 140 times 1.55 squared bagi 2. Satu line je punya solution. Jadi banyak line kan. Silap lagi kan. Okay. 1.55 squared bagi 2 times 140. 168. Times lebar. Saya tak times lebar ni. Okay. Yang ni, dia punya ni, times lebar 2.75. Okay. Times 2.75. 463. 463. Kilonewton meter. Yang ni 427. Yang ni 463. Okay. Sir, saya buat solution yang konservatif. Konservatif maknanya saya ambil yang maksimum je lah. Consider maksimum. As if macam rectangular stress block berdasarkan kepada maksimum. Okay. In one single line, I have my bending moment 463. Perbezaan dengan yang ini yang accurate, ya, 427 ni, is roughly berapa? 427 tolak 463 bagi 47 times 100 is about 8.5% perbezaan. 8.5%. Yang ini melebihi nilai original ataupun bukan nilai tepat. Okay. Nilai kasar melebihi nilai tepat lebih kurang 8%. Lebih kurang 9%. Okay. Less than 10%. And you save a lot of time di sini. Okay. Itu satu kaedah. Ataupun maybe ambil purata. Nilai sini 125. Nilai ni 140. Saya nak ambil purata saja. Okay, let's see. Kalau average di sini berapa? 140 plus 125.5 bagi 2 lebih kurang 133. Average lah sini. Antara nilai yang ini, okay, dengan nilai sini, purata dia 133. 133. Okay. Jadi saya gunakan kaedah yang sama. Cuma saya gantikan sini. Jadi moment pada keratan AA saya berdasarkan pada average stress. Okay. Saya mengambil kira blok tegasan tetapi purata sahaja. Blok tegasannya sampai sini. Okay. Sini sampai sini. Ni. This is my average punya condition. Okay. So MAA di sini ialah bersamaan dengan 133 times 1.55
55 squared bagi 2 times 2.75. Okay. So ini bersamaan dengan 133 times 1.55 squared bagi 2 times 2.75. 439. Okay. Bersamaan 439. Lagi dekat. Lagi dekat. Okay. Dengan mengambil purata ni, average stress tegasan purata, bandingkan dengan yang ini, lagi hampir ni. Berapa persen ni? 2-3% aja beza ni. 39.5 lah. 3% aja. Aku mahu kata 3%. Around 3% aja beza ni. Okay. Dan you save a lot of headache. Kan? Nak calculate yang ini. Kemudian nak calculate yang bahagian triangle. Ya. Nah, ini satu line aja. Saya ambil purata. Antara nilai di sini saya dah ada 125. Nilai sini saya dah calculate 140. Taking the average is about 133. And then assuming yang ini semua sebagai rectangular stress block pada bahagian purata tu tadi, dapat 439. It's only about 3% beza dengan the actual value, which is very marginal. Kecil sangat beza dia. Ya? Jadi yang ini for your understanding. Untuk pemahaman. Yang ini for application. Faham? Faham. Jadi masa projek ke ataupun masa test ke, masa exam ke apa, ini application, ini kefahaman. Ini faham dulu yang ni. And then application di sini. Ya? Tapi write a note lah. Saya guna kaedah application. Kaedah kefahaman saya simpan. Okay. So, jadi dapatlah nilai moment. Kalau guna ni 439 lah saya kita. 439. Kalau nak guna yang ini pun boleh. 8%. Yang ini 2%, 3%. Beza. Ini yang tepat. Pecahan kepada dua bahagian. So based pada moment ni, maka dapatlah reinforcement dia. AS bersamaan dengan M bahagi 0.87 FYZ. Okay. Moment nampak besar, 400 lebih kan? Sebelum ni kita buat moment staircase baru berapa? 2 digit. 15, 20, 25. Okay. Moment column pun taklah besar ni. Tiba-tiba moment foundation yang besar ni. 400 lebih. Okay. Tapi don't be surprised yang mana AS yang kita sediakan ni, AS yang kita akan buat ni, bila gunakan rumus ni nanti dapat AS. Bila dia semak dengan AS minima untuk foundation lah, untuk foundation ni. Yang ini control. Walaupun kita punya moment ni nampak besar, 400 lebih, dapat reinforcement. Bila disemak dengan AS keperluan AS minima untuk foundation, yang ini akan dikira sering kali melebihi more than what is AS provided. Jadi AS minima tu melebihi